Kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Iman. Baik, untuk hari ini kita akan masuk satu topik baru, bukanlah topik baru, topik yang awak dah belajar pun sebelum ni. Kita cuma ulang kaji disebabkan saya rasa awak mungkin tak dapat 50% pun. 50% pun apa tu? Topik tu mungkinlah, kemungkinan, ataupun siapa yang cekap tu bolehlah. Okey. Jadi saya nak semua orang tengok muka surat 64 kalau buku Genius tu. Kamu cakap semuanya dah siap muka surat 64. Okey. Jadi hari ni topik kita sebenarnya kita nak ulang kaji semula mengenai ayat songsang. Okey, masih ingat ayat songsang? Siapa yang dah tak ingat dah ayat songsang? Apa benda pula ayat songsang ni, teacher? Saya ingat tajuk je. Oh, ingat tajuk je tapi tak tahu benda apa ayat songsang. Ada yang ingat ayat songsang tu apa? Ke langsung tak ada? Ataupun dia dapat sikit-sikit lah songsang tu apa? Oh, saya ingat. Songsang tu apa? Ayat tak betul. Subjek. Bukan tak betul. Subjek. Ingat sikit. Apa dia? Cepatlah, bagi tahu. Subjek dengan predikat. Okey, kenapa dengan subjek dan predikatnya? Jangan saya terbalik. Subjek. Subjek, akhir dengan predikat. Okey. Apa tadi Nasif? Terbalik dengan ayat biasa. Ayat yang terbalik, betul. Okey, ayat songsang. Ayat biasa subjek predikat. Tapi kalau yang ni dia macam predikat dulu kot. Saya pun tak ingat lah. Betul. Okey, jadi ayat songsang kita juga panggil sebagai ayat terbalik lah. Tapi okey, ayat songsang ni satu jenis lagi susunan ayat lah. Biasa kita ada dua jenis susunan ayat. Satu ayat biasa, susunan biasa. Satu lagi ayat susunan songsang. Tapi kedua-duanya maksud dia sama. Okey, jangan ingat yang awak dah terbalik tu maksud dia berbeza pula dengan ayat susunan biasa. Tak, sama sahaja makna. Boleh? Semua dah ada idea lah. Okey. Baik, cuba lihat kat sini. Ayat susunan biasa versus songsang. Tiba-tiba versus. Okey. Ayat susunan biasa mesti ada subjek dahulu baru predikat. Contohnya, Aina merebus mi untuk dimakan malam nanti. Aina ini sebagai subjek, nampak warna putih. Predikatnya adalah merebus sampai habis. Itu predikatnya. Okey, ni satu lagi contoh. Akhbar berita harian. Subjeknya sering dibeli oleh orang ramai. Okey, dibeli oleh orang ramai. Okey, saya bagi dua contoh dekat sini. Satu nama orang, satu bukan orang. Okey, sebab banyak kesilapan kita fikir subjek ni hanya untuk manusia sahaja. Padahal tidak. Dalam ayat, apa-apa saja di hadapan ni, kita panggil dia sebagai subjek. Boleh faham? Bukan pelaku orang sahaja yang kita panggil sebagai subjek. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh faham tak? Boleh faham? Okey. Boleh. Ulang lagi sekali. Subjek bukan untuk manusia sahaja. Apa-apa sahaja perkataan di awalnya, kita akan panggil dia sebagai subjek. Belakangnya adalah predikat yang bercampur dengan penerangan lah. Okey, boleh faham Jadi ini ayat susunan biasa. Subjek tambah predikat. Okey, macam biasa awak buat. Ada nak tanya sebelum saya pergi pada slide seterusnya? Ini boleh faham Faham saya sambung? Boleh? Okey, kita terus pergi apa pula ayat susunan songsang. Okey. Jadi ayat susunan songsang yang macam Nasir cakap lah, macam Iris cakap tadilah. Predikat terlebih dahulu baru subjek. Okey. Merebus mi untuk dimakan malam nanti, Aina. Biru dulu, baru putih. Okey. Sering dibeli oleh orang ramai, akhbar berita harian. Okey. Predikat dahulu dengan penerangan, baru subjek. Barulah kita panggil sebagai ayat susunan
songsang. Boleh faham? Jadi sangat penting untuk kamu tahu mana subjek, mana predikatnya. Sebab kalau kamu tak kenal mana subjek, mana predikat, ini akan jadi masalah. Awak fikirkan perkataan Aina ni predikat, awak pun tulis semua sekali. Salah lah. Tak kenal mana subjek, mana predikat. Okey. Kalau tak kenal, itu yang susah awak nak buat susunan songsang. Okey, boleh faham? Ini ayat yang betul ke? Betul. Ayat songsang pun ayat betul. Makna dia tu sama je dengan ayat susunan biasa Ni. Cuma kita ubah kedudukan dia sahaja. Okey, tapi kita tak galakkan kamu guna dalam karangan. Faham? Dalam karangan buat susunan biasa saja, tak perlu susunan songsang. Okey? Boleh faham? Jangan buat dalam karangan tau. Saya tak ingat predikat tu apa. Okey. Boleh, tak ada masalah. Apa itu subjek, apa itu predikat? Subjek adalah pelaku. Orang ataupun apa-apa sahaja binaan ayat di hadapan yang kita nak terangkan akan datang. Sekejap lagi lah. Contohnya macam ni. Aina ni adalah pelaku. Dialah subjek. Awak kenal saja subjek, belakang dia automatik adalah predikat. Boleh Iris? Awak kenal dia subjek, belakang dia terus predikat. Boleh? Yang menjadi masalah bila dekat sini Aina yang gebu itu. Contohlah. Dia fikir Aina sahaja, yang gebu tu bukan subjek. Salah. Sebab yang gebu masih menerangkan mengenai Aina. Jadi Aina yang gebu masih lagi subjek. Boleh? Ada penerangan mengenai Aina, masih lagi subjek ayat tu. Okey? Belakang pada yang gebu, merebus mi, itu baru predikat. Boleh? Boleh Iris? Okey? Apa, kejap lagi kita buat latihan sikit Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi pada yang ini? Berapa orang dalam kelas saya ni? Wah, ramai juga lah. Ada orang. Ada apa nak tanya? Sebelum saya pergi, Hanifah nak tanya baru masuk. Okey, sebab dah belajar pun sebelum ni, betul tak? Jadi sepatutnya tak jadi masalah pun ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, baik. Cuma yang saya nak tambah hari ni, bagaimana kita nak buat ayat songsang yang betul. Okey? Maksudnya Aina yang gebu tu subjek. Ya, betul Huaidah. Ada penerangan mengenai seseorang tu, masih lagi subjek. Boleh Okey, cuba lihat dekat sini. Nak buat ayat songsang, dia ada formula dia lah. Okey, yang ini awak kena baca betul-betul Okey, sebab nanti awak akan ada masalah untuk menyongsangkan ayat. Okey, kita lihat ayat susunan biasa dekat sini. Subjek kita kategorikan sebagai nombor 1. Tengok kat sini, saya ada nombor-nombor kan. Okey, jadi 1 tu adalah subjek. Frasa nama FN bermaksud frasa nama subjek. Maksudnya subjek lah tu. FK bermaksud frasa kerja, predikat nombor 2. Okey, nombor 2 tu adalah frasa kerja. Frasa keterangan kita labelkan sebagai nombor 3. Boleh faham? Okey Iman. Okey, subjek kita kategorikan dia nombor 1, kita labelkan dia 1, predikat nombor 2, frasa keterangan sebagai nombor 3. Jadi, kat ayat sini ayah sebagai subjek nombor 1, membeli mi goreng sebab kata kerja kan. Jadi kita labelkan nombor 2, di restoran Mubarak, penerangan kepada ayah membeli mi ni tadi. Kita label nombor 3. Jadi ayat songsang kita boleh terbentuk daripada keempat jenis ni. Nampak tak? Okey, yang pertama kita boleh buat ayat songsang yang bermula daripada nombor 2 dulu. Daripada kata kerja, predikat. Okey, nombor 2, membeli mi goreng di restoran Mubarak ayah. Jadi ayat songsangnya. Boleh faham? Okey. Kita boleh juga bentukkan nombor 2 tambah 1 dulu, lepas tu baru 3. 2, membeli mi goreng ayah di restoran Mubarak. Betul juga. Itu pun kita panggil ayat songsang. Faham? Yang ketiga, kita nak keterangan dulu di hadapan. Tak salah. Di restoran Mubarak, ayah membeli mi goreng.
betul juga ayat songsangnya. Dan yang keempat, kita nak buat keterangan dahulu. Di restoran Mubarak, 2. Membeli mi goreng, ayat pun betul. Jadi ada 4 jenis susunan ayat songsang. Boleh faham? Jadi kalau kita dapat ayat, kita terus labelkan mana subjek, mana predikat yang ada kata kerja, mana lagi satu adalah keterangan. Lepas tu gunalah formula yang saya bagi ni. Awak ikut formula 4-4 ni, betul lah ayat awak. Ayat songsang awak. Boleh? Okey, cuba awak tulis dulu yang ini. Nota ni kejap lagi saya tak ni. Awak tulis dulu nota yang ini. Ayat susunan biasa yang ni. Tulis dulu. Yang ni tak perlu. Kalau tak nak tulis yang ni pun tak apa. Asalkan awak tahu 2 tu predikat, 3 tu keterangan, 1 tu subjek. Tolong tulis dulu dalam nota. Sekejap lagi baru kita tengok. Boleh? Predikat. Tulis kat buku biru ke dekat buku nota kita? Buku nota biru lah. Pemahaman. Okay. Kalau tak ada buku pemahaman, baru awak buat dalam kertas lah. Okay, salin je dulu. Macam mana pembentukan ayat songsang. Boleh faham tak ni? 2, 3, 1. Apa yang cikgu ni 2, 3, 1? Ni label dia. Tulis yang ini, formula ayat songsang. Ayat susunan biasa. Yang ini salin. Lepas tu salin nombor ni. Ini. Tu je. Ini saya annotate sikit. Salin yang ini. Salin yang ini. Okay. Salin ini. 1 sampai 4. Itu je. Yang ni tak payah. Saya bagi 5 minit. Boleh? Okay. 5 minit kamu bermula sekarang. Nasif dah salin ke? Ke Nasif tak kat gambar? Nasif kan suka tak kat gambar je dia kata. Ya, tak gambar Nasif. Sekejap lagi boleh rujuk lah. Okay. Siapa yang dah siap bagi tanda bagus ya? Untuk saya terus sambung. Ni penting. Sebelum ni saya hanya ajar subjek predikat. Itu saja. Tapi saya tak pernah ajar susunan yang betulnya. Okay? Macam mana kita nak buat susunan dia. Jadi ini formula. Yang awak akan buat sampai sekolah menengah nanti. Sekolah menengah pun ayat songsang ni akan sentiasa keluar. Okay? Tak rugi pun belajar sekarang. Siapa yang dah siap tu kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan. Saya jawablah in between di antara sebelum kita mula. Hmm, 3 minit lagi. Hanifah ada nak tanya ke? Kenapa muka macam berkerut je? Kenapa? Tak ada. Iman okey Iman? Okey. Alhamdulillah. Ya, dekat buku biru. Ada. Mana okey? Mana Khaira okey? Okey, Waida dah siap. Amni dah siap. Okey.
Okey, 3 orang dah siap. Saya dah siap. Okey. 4. Mana Amir tadi? Rasa macam ada Amir. Hilang dah. Ilham dah siap. Fia okey, dah siap belum? Batrisha dah? Batrisha orang pertama tadi. Saya belum siap lagi, teacher. Okey. Hanifah sebelum ni kenapa tak ada? Awak pergi mana? Satu saya general option. Semalam saya pergi ambil IC saya. Oh, dah birthday ke? Dah habis dah. Okey. Okey dah. Iris belum lagi. Lagi 1 minit. Bawah ni frasa tak payah, tak perlu. Akram. Okay. Okey. Dah ya? Dah habis dah masa. Belum lagi lamanya Iris menulis. Dah lama tak menulis, krem tangan ke apa? 3 bulan tak menulis gitu. Ya tak apa, nanti semak balik Ya, sendiri Kak. ya. Tulisan saya makin besar. Tulisan awak makin besar? Makin besar cantik tak apa. Makin besar makin cakar ayam. Tak bagus jugalah. Okey Iris, yang penting ni salin yang ni formula ni. Dan atas ni. Tu penting. Dah. Boleh? Okey, baik. Jadi, okey, pada siapa yang baru masuk tadi? Siapa tadi? Amal, tak silap saya yang baru masuk. Akram baru masuk. Okey, hari ni kita nak belajar buat ayat songsang tapi menggunakan formula yang betul. Bukan main suka hati kita. Predikat saya rasa yang ini. Jadi predikat tak kat sini. Tak. Okey. Jadi ayat susunan songsang ni saya ulang semula. Paling penting kita kena kenal mana subjek ayatnya, mana predikat, mana keterangan. Faham? Sebab dalam predikat dia ada campur sekali dengan penerangan. Jadi kita kena asingkan pula sekarang ni predikat untuk kata kerja dan juga keterangan. Boleh faham? Okey, sebab tu nanti dia ayat songsang tu kita boleh buat dalam bentuk empat bentuk. Kita letak 2 dulu, membeli ni dulu, lepas tu baru keterangan, lepas tu baru subjek. Okey, dan barulah yang selainnya ni. Okey, baik, mari kita cuba. Sebelum kita buat susunan, kita kena kenal dulu sama ada ayat yang saya bagi ni sekejap lagi, ayat susunan biasa ataupun ayat songsang. Boleh faham? Okey, cuba lihat dekat sini. Nyatakan ayat di bawah sama ada ayat susunan songsang atau ayat susunan biasa. Okey, siapa nak cuba nombor 1? Baca dan beritahu saya dia susunan apa. Sebab kita ada 14, saya nak 13 semua menjawab. Melainkan yang tak ada mic tu lah. Okey, siapa nak cuba nombor 1? Ayat susunan biasa atau ayat susunan songsang? Dia nak cuba? 1 dulu. Cuba lihat, adakah subjek ni di hadapan ataupun predikat ada di depan. Bacalah, saya nak cakap dengan saya. Hana, chat daripada saya bercakap, bagi jawapan. Hana, cepat kongsi jawapan. Semua orang kena cuba. Semua orang kena cuba, Hana. Tak, bukan. Bagi tahu saya dia susunan songsang ke susunan biasa? Bukan Songsang. tadi. Dia songsang ke biasa? Tu je. Songsang kot. Okey Hana, cepat Hana. Songsang. Baca ayat dia. Apa ni? Lenggong. Lenggong dengan basikal Azmi dan Rahim. Okey, jawapannya? Songsang. Okey, songsang. Semua setuju dia songsang?
Setuju? Ya, disebabkan Azmi dan Rahim ini sepatutnya subjek, pelaku, betul tak? Sepatutnya kalau ayat susunan susunan biasa, pelaku mesti berada di hadapan. Kalau ayat susunan biasa, dia jadi apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa boleh betulkan ayat ni? Ayat susunan biasa dia. Azmi dan Rahim kelenggong dengan basikal. Sangat bagus, itu dia. Okay, itu susunan biasanya. Azmi dan Rahim kelenggong dengan basikal. Okay, Song Sang. Yang kedua, siapa nak cuba? Saya. Nasif, okay. Susunan biasa. Baca dan bagi jawapan. Mereka yang kepenatan singgah sebentar di sebuah gerai. Okay. Susunan? Biasa kot. Okay, Nasif kata biasa kot. Betul lah kot. Ada kot ke tidak? Biasa. Okay. Semua setuju itu biasa? Betul? Okay, nanti kita tengok Okay, yang ketiga. Siapa boleh baca yang ketiga beserta jawapan? Tidak, saya pilih. Saya pilih Saya. Siapa tu saya? Akram. Akram, okay. Memesan. Mana suara Akram ni? Memesan air sirap, Azmi manakala Rahim memesan air kopi. Okay, jawapannya? Saya tak Jawapannya songsang ke biasa? Biasa kot. Biasa. Okay, Akram kata nombor 3 biasa. Susunan biasa. Okay, seterusnya nombor 4. Huwaida nak cuba jawab. Okay, Huwaida. Huwaida, baca. Ruang. Mana Huwaidanya? Huwaida? Huwaida. Huwaida. Hilang. Seorang tolong Huwaida. Tak dengar Huwaida. Saya tak dengar. Iris lah baca nombor 4. Okay, teacher. Baca nombor 4. Yang nombor selepas membayar minuman Azmi dan Rahim meneruskan perjalanan. Itu nenek saya lah, teacher. Oh, ya ke? Okay, semula. Tak jelas. Selepas membayar minuman Azmi dan Rahim meneruskan perjalanan. Okay, ayat susunan. Songsang kot. Songsang. Okay, Iris kata 4 songsang. Okay, yang seterusnya nombor 5 Hanifah. Kejap je. Okey. Nombor 5. Setibanya di sebuah perkampungan, mereka yang menggayuh basikal terdengar jeritan pertolongan. Okay. Biasa atau songsang? Okay. Songsang kot. Songsang. Okay, daripada Hanifah. Irham, nombor 6. Betul ke? Nanti saya bagi tahu ya. Takutlah. Azmi dan Rahim terus meletakkan basikal dan ternampak sebuah rumah terbakar. Okay, jawapannya? Ayat biasa. Ayat biasa. Saya letak kat sini lah notik sikit Ni biasa daripada Irham. Songsang daripada ni. Songsang juga daripada Akram. Akram nombor 3 yang tadi. Nombor 4, songsang kan tadi. Iris kata, ni pun songsang katanya. Ni biasa, ni songsang. Okay. Nombor 7. Khaira Nabihah, nombor 7. Ayat songsang. Nombor 7 bacalah dulu. Membantu menjirus air mereka dan orang kampung bagi memadamkan kebakaran. Okay. Songsang. Okay, songsang Ya. daripada ni. Akhir sekali, siapa nak cuba? Batrisha, nombor 7. Nombor 8.
telah mengakibatkan kerugian yang besar kebakaran tersebut. Okey. Biasa ke songsang? Ayat songsang. Okey, songsang daripada Batrisha. Okey, baik. Cuba lihat dekat sini betul-betul. Okey, saya tak review lagi jawapan. Okey. Nasif kata yang ini tadi adalah B kan? Songsang S. Okey. Masa kita baca kan yang ini, mana yang awak rasa ayat tu terbalik? Kalau ayat tu terbalik, songsang lah dia. Kalau ayat tu awak rasa awak baca, dia struktur dia betul, biasalah dia. Okay, cuba tengok dekat sini. Kelenggong dengan basikal Azmi dan Rahim. Awak rasa terbalik ke ayat dia sebenarnya memang awak pernah dengar macam tu orang cakap? Terbalik atau tak, Irham? Balik. Terbalik. Jadi dia adalah songsang. Betul dekat sini. Okey, yang kedua, mereka yang kepenatan singgah sebentar di sebuah gerai. Mereka sebagai subjek. Iris rasa yang kedua, ayat ni ayat terbalik ke ayat yang biasa awak pernah dengar? Nombor 2. Biasa kot. Biasa, betul. Sebab mereka memang biasanya berada di hadapan ayat kita. Jadi ni ayat biasa, betul. Yang ketiga, memesan air sirap Azmi manakala Rahim memesan air kopi. Akram, terbalik ke tak terbalik Akram ayat tu? Saya tak tahu. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Memesan air sirap Azmi manakala Rahim memesan air kopi. Pernah dengar? Saya dengar, saya pernah. Tak pernah. Azmi memesan air sirap manakala Rahim memesan air kopi. Nampak tak? Awak sendiri boleh tahu sebenarnya. Takkanlah memesan dulu. Ada saya ajar sebelum ni. Kita letak kata kerja dulu di hadapan. Ada? Tak ada kan? Jadi kalau susunan biasa mesti subjek di hadapan. Mesti ada orang dekat hadapan. Kat sini orang tak ada dekat hadapan. Jadi dia adalah songsang. Salah dekat sini Selepas membayar minuman, Azmi dan Rahim meneruskan perjalanan. Amar rasa ayat ni ayat biasa ke ayat songsang? Biasa awak dengar ke ayat terbalik? Nombor 4 ni Amar. Ayat biasa kot. Ayat biasa. Bagus. Ni ayat biasa ni. Tak terbalik pun. Jadi ini pun kurang tepat. Bukan songsang. Okey. Setibanya di sebuah perkampungan, mereka yang mengayuh basikal terdengar jeritan pertolongan. Biasa dengar ke? Tak? Saya pernah dengar. Biasa dengar ke rasa terbalik ayat tu? Tak, saya rasa tak terbalik kot. Dia tak terbalik pun. Jadi dia bukan ayat songsang. Banyaknya chat. Sekejap saya tengok chat. Apa tu? Okey. Dia kena terbalik apa, teacher? Apa yang terbalik? Yang nombor, kan teacher cakap ayat songsang kan? Dia kena terbalik macam mana? Ayat dia kena macam mana? Maksudnya predikat tu dibawa ke depan. Macam ni lah. Kalau ayat biasa, Azmi dan Rahim kelenggong dengan basikal. Kalau ayat songsang, dia letak predikat ni dulu. Kelenggong dengan basikal Azmi dan Rahim. Terbalik ayat tu. Yang ke depan tapi kan setibanya di sebuah perkampungan tu ke predikat? Setibanya di predikat? Tidak. Tidak. Subjek. Sekarang saya, tadi awak lambat masuk ya. Okay, subjek tidak semestinya manusia di hadapan. Tak. Apa-apa saja ayat di hadapan yang menunjukkan awak nak terangkan dia adalah subjek. Boleh? Okay, Azmi dan Rahim terus meletakkan basikal dan ternampak sebuah rumah terbakar. Betul tak? Susunan biasa? Betul? Ada orang dekat sini dulu. Betul kan? Jadi ini adalah biasa. Okay. Apa lagi kat situ? Membantu menjirus air. Boleh guna membantu dulu. Kalau bina ayat saya ajar. Tak ada. Jadi ini adalah ayat susunan. Susunan apa Khaira? Songsang. Okay. Telah mengakibatkan. Ada saya ajar dulu. Buat telah kat depan ni. Ada tak Irham? Ada. Ada. Jadi ini adalah ayat songsang. Sebenarnya boleh kenal je awak ni. Tapi disebabkan saya bagi nombor 3, 2, 1, semua hilang dah. Dah tak faham dah. Okey, jadi ayat songsang adalah ayat yang diterbalikkan susunannya. Ayat susunan biasa, ayat yang biasa kita buat. Boleh faham? Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita pergi yang seterusnya? Faham. Okey, boleh? Dan jadi tengok dekat sini, sama tak? Betul tak saya buat?
Okey, jadi ada 2 sahaja ayat susunan biasa. Yang lain semuanya ayat susunan songsang diterbalikkan. Okey. Boleh kenal kan sekarang ayat songsang macam mana? Kalau dia letak kata kerja di hadapan, kalau dia letak kata bantu di hadapan, itu semua ayat songsang dah sekarang. Kalau subjek di hadapannya, pelaku orang, haiwan ataupun benda ke dekat depan, itu semua dikira ayat susunan biasa. Okey, sekarang saya nak cuba yang ini. Okey, tukar susunan ayat di bawah sama ada ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang ataupun ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Maksudnya macam ni. Daripada nombor 1 sampai nombor 8, ada ayat yang bersusunan biasa, ada ayat yang bersusunan songsang. Kalau contohlah nombor 1 ni ayat susunan biasa, kamu kena songsangkan. Kalau nombor 2 ni awak rasa dia songsang, awak kena biasa buat susunan biasanya. Boleh faham? Boleh? Okey, cuba nombor 1 dahulu. Chat dengan saya. Okey. Rashid menetap di Jerman hampir 8 tahun. Ni ayat apa? Biasa ke songsang? Ayat songsang kot. Ni songsang ke? Ayat songsang ke ni? Rashid menetap di Jerman hampir 8 tahun. Biasa kot. Biasa. Biasa Khaira Nabiha. Iris pun, kenapa biasa Iris? Dia start dengan subjek. Sebab dia ada orang dekat sini, pelaku Hamar. Jadi ayat ni adalah susunan biasa. Jadi tolong songsangkan ayat tersebut. Okey. Kenal pasti mana subjeknya, mana predikatnya. Kemudian baru songsangkan. Okey, contohlah nombor 1 ni kita buat sama-sama. Okey. Rashid ini sebagai subjeknya. Jadi automatiklah belakangnya terus jadi predikat. Okey, jadi ini adalah susunan biasa. Kalau songsang, bawalah predikat ni ke depan pula, subjek ni ke belakang. Jadi jawapan kamu sepatutnya, tengok jawapan. Menetap di Jerman hampir 8 tahun Rashid. Menetap di Jerman 8 tahun Rashid. Okey. Menetap di Jerman hampir 8 tahun. Jangan tinggal perkataan Menetap di Jerman hampir 8 tahun Rashid. Betul tak itu jawapannya? Betul. Betul. Menetap di Jerman hampir 8 tahun Rashid. Baru betul susunan songsang dia. Boleh? Jadi dapat ayat, tentukan dulu mana subjek, mana predikat, mana penerangan. Kemudian baru songsangkan dia ikut formula yang saya bagi tadi. Okey, ataupun formula paling senang ini je lah, subjek, predikat. Mana predikat, bawa je ke depan. Boleh? Okey, cuba yang kedua. Telah berkahwin dengan gadis berbangsa Jerman Rashid ketika dia belajar di sana. Ni ayat apa Nasif? Songsang. Okey, betul. Ini ayat songsang. Buatkan dia jadi ayat biasa. Okey, saya menunggu chat daripada semua. 13 jawapan. Apa ayat susunan biasanya bagi ayat yang kedua? Okey, saya masih menanti chat. Letak jawapan, tak ada lagi. Okey, saya terima chat daripada seorang, siapa tu? Khaira Nabiha. Okey. Okey, saya baru terima daripada Khaira Nabiha. Nasif. Iris. Iris, Amma dan juga Huwaida
Khaira Nabihah sama jawapan. Nasif berbeza. Okay, saya masih menanti jawapan yang lain. Saya tak dapat daripada Hanifah lagi. Akram belum. Irham. Iman belum. Amni. Pia Batrisha. Okay. Saya nak tukar je. Tukarlah. Akram, okey, saya dah terima. Sama dengan yang lain. Huwaida, kenapa? Apa yang salah? Salah ejaan? Okey, Batrisha, saya tak terima jawapan lagi. Iman, mana Iman? Jawapan. Hanifah, jawapannya di mana? Waida bukan berbangsa lah. Berbahasa. Berbangsa. Bukan berbahasa. Berbangsa. Betul kan Irham. Okey. Kejap ya Khaira. Nasif mencuba ke tu? Cuba semula ke Nasif? Saya punya sama dengan orang. Oh, paling baru ni? Tak sama. Tak sama juga. Tak Akram buat yang baru ke? Akram jadi tak samalah dengan yang lain. Tadi dah sama dah. Saya nak tahu dulu kalau saya salah tahu. Okey. Baik, saya nak Amar Rashid, kongsi jawapan. Rashid telah berkahwin dengan gadis berbangsa Jerman ketika dia belajar di sana. Okey. Itulah yang paling ramai orang bagi. Okey, dan betul tak? Betul. Betul? Sama tak yang buat tu? Nasib sama tak dengan awak? Tak. Okey, sepatutnya Rashid telah berkahwin dengan gadis berbangsa Jerman ketika belajar di sana. Kalau awak dah tukar tu dia dah lain dah, okey? Mana Nasif punya ayat tadi? Saya tengok. Nasif, nak tahu ke salah mana? Gadis berbangsa Jerman telah berkahwin dengan Rashid ketika dia belajar di sana. Jadi dia menggunakan, okey, yang ni awak ada guna formula yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Tak ingat. Oh, awak susun je kan terus kat situ kan? Okey, Akram memang tak betul langsung susunan dia. Rashid ketika dia belajar di sana telah berkahwin dengan gadis berbangsa Jerman. Okey, sepatutnya yang paling tepat itulah yang kita guna. Okey, jadi Rashid telah berkahwin dengan gadis berbangsa Jerman ketika belajar di sana. Itu saja, okey. Nombor 3 boleh cuba teringat akan kampung halamannya di Perak, Rashid yang bekerja sebagai doktor. Ini ayat susunan apa ni? Songsang. Songsang, betul. Okey. Jadi tolong betulkan yang dia dah songsangkan tu. Jadi Akram tadi yang first awak bagi tadi baru betul lepas tu awak ubah pula. Saya ada cakap awak salah ke tadi? Okey, saya terima jawapan daripada Irham. Baru Irham seorang. Nasif. Sama dengan Irham. Hanifah, mana Hanifah ni? Hanifah? Okey ke tak okey? Amira hilang lah Hanifah ni. Yo. Kenapa tak bagi jawapan Hanifah? Tidur ke? Iris.
Iris lain daripada yang saya sebut tadi. Batrisha sama dengan Nasif dan juga Irham. Amal Rashid pun sama dengan Batrisha. Setakat ni Iris seorang saja berbeza. Huwaida jawapan. Amni, mana jawapan? Fia, mana jawapan? Yang pertama tadi tak bagi jawapan juga. Iman? Iman mana Iman? Hilang ke Iman? Khaira? Khaira ada bagi ke? Okey, sama dengan orang yang saya sebut tadi. Sama dengan orang yang ramai-ramai tadi, Khaira. Okey, Akram pun sama dengan yang ramai-ramai. Iman mana jawapan Iman? Saya masih menanti. Saya tak dapat jawapan pun daripada Iman. Nombor 3. Nombor 3 pula. Itulah, nombor 3. Soalan nombor 3 Iman. Itu ayat songsang nombor 3 tu. Jadi tolong betulkan buat ayat biasa, susunan biasa. Tak apa, salah tak ada masalah. Kita belajar. Okay. Awak mesti tahu macam mana nak betulkan dia. Okey. Saya nak seorang kongsi jawapannya. Siapa nak kongsi jawapan dia? Siapa nak kongsi jawapan dia? Irham. Irham nak kongsi jawapan. Sedap je suruh orang Betul. Amal Rashid. Amal nak kongsi jawapan. Tapi tadi Amal dah ni dah. Amal ada 2 orang kat tangan. Khaira Nabiha. Okey, Khaira Nabiha lah kongsi. Okey. Sekejap. Okay. Rashid yang bekerja sebagai doktor teringat akan kampung halamannya di Perak. Okey, semua sama macam Khaira? Rashid yang bekerja sebagai doktor teringat akan kampung halamannya di Perak. Siapa betul tepuk bahu lagi ya. Siapa tak betul tu kena buat banyak sikit. Okey. Okey. Sama tak Khaira? Sama kan? Okey, ramai yang beri jawapan yang sama. Inilah dia. Rashid yang bekerja sebagai doktor teringat akan kampung halamannya. Teringat akan kampung ini sebagai predikat. Rashid yang bekerja sebagai doktor. Ini yang saya maksudkan tadi. Bukan hanya Rashid sahaja subjeknya. Sebab dia ada yang. Yang ni dia sedang menerangkan tentang Rashid. Jadi yang bekerja sebagai doktor ni semua dipanggil sebagai subjek hermeneutics. Boleh faham? Ni. Ini subjek. Boleh. Belakang ni semua predikat. Sebab yang ni dah menunjukkan dia tengah menerangkan tentang Rashid tu. Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. Ada nak tanya soalan ke? Sebelum kita pergi. Rashid juga. Tak ada. Okey. Itu senang je lagi tu. Kita bagi songsang je. Okey, dia bercadang hendak pulang beraya pada hari raya. Ini ayat susunan. Susunan apa? Huwaida, ayat susunan apa tu Huwaida? Tak dengar suara Huwaida. Alamak. Siapa yang dengar suara dia? Irham, ayat susunan. Amal lah Amal. Amal, ini ayat susunan apa Amal? Nombor 4. Tak tahulah. Tak tahu? Siapa yang tahu ini ayat susunan apa? Biasa ke songsang? Biasa kot. Biasalah. Aku pula tak tahu pula. Dia tu kan subjek orang. Okey. Kenal pasti mana subjek, mana predikatnya, kemudian terbalikkan saja kedudukannya. Okey. Satu saya nak bagi tahu. Kalau anda kata dekat sini adalah dia, betul? Okey. Kalau kita nak jadikan dia ayat susunan songsang, kita kena beri nama kepada dia ni tadi. Jadi dia ni merujuk kepada siapa? Siapa nama dia ni? Rashid
Jadi dia tu kena tukar jadi Rashid. Dekat sini tak apa dia, tapi dekat susunan ayatnya ni kena tukar jadi Rashid lah nama dia. Tu saya bagi satu tips ya. Irham, okey Iris, cepatlah tukar. Okey, Nasif, saya terima pada Nasif. Lagi. Bersalah hendak pulang pada Gari. Gari apa Nasif? Nak Gari siapa? Hari. Salah. Okey, Waida, Khaira Nabiha, Nasif, Irham. Jawapan yang sama. Setakat ini. Yelah, buatlah Iman. Buatlah jawapannya. Iris lain daripada orang lain. Okey, terima kasih. Saya nak dengar dua jawapan ni sekejap. Saya nak yang pertama daripada Nasif. Nasif, kongsi jawapan awak. Nasif. Kongsi jawapan. Kongsi jawapan Nasif, cepat. Bercadang hendak pulang beraya pada hari. Bercadang hendak pulang beraya pada hari raya. Apa tadi? Hari raya Rashid. Okey. Ramai tak yang buat macam tu? Saya rasa ramai. Betul. Okey, saya nak dengar jawapan daripada Iris. Iris, baca jawapan awak Iris. Okey. Pada hari raya Rashid cadang hendak pulang beraya. Okey. Kalau Nasif, siapa yang buat macam Nasif, dia akan guna bercadang hendak pulang beraya pada hari raya Rashid. Kalau Iris, pada hari raya Rashid bercadang hendak pulang beraya. Rasa mana satu yang betul? Amar Rashid lain. Pulang beraya pada hari raya Rashid bercadang hendak. Amar langsung tak betul. Okey, minta maaf. Okey, susunan awak memang dah jadi struktur yang tak betul. Tapi dua orang tadi, kita tengok kat sini. Kalau awak buat sama dengan saya, betul lah awak tu. Okey. Tapi Iris punya pun tak salah. Sebab Iris dia guna 3, 1, 2. Dia guna macam tu Pada hari raya, Rashid bercadang hendak pulang beraya. Dia buat macam tu. Pun betul juga sebab dia ikut formula. Okey, jadi saya boleh terima dua-dua ayat ni. Boleh? Okey, nombor 5. Menaiki pesawat Boeing 443 yang terbesar di dunia Rashid dan isterinya. Confirm lah ni ayat. Ayat apa Huwaida? Nombor 5 ayat apa Huwaida? Akram, ayat apa? Keluar je. Ayat Songsang. Okay, so senanglah ayat Songsang kat situ. Okey, betul kan ayat ni? Jadikan dia ayat susunan biasa. Mana Fia, Amni tak ada jawapan ni. Hanifah selalu tak ada. Amir. Okay, Karen Nabiha saya dah dapat jawapan lain. Iman, jawapan awak mana Iman? Okay, Iman, Batrisha, Khairah sama jawapan. Nasif pun sama. Orang ni sama, kalau sama tu kemungkinan lah betul tu kan. Iris sama juga. Irham. Okay, sama.
Yes, Lukman, tak ada try pun. Saya ada data tau orang-orang yang tulis-tulis ni. Saya boleh collect, so saya boleh tanda so siapa yang bagi, siapa yang tak buat langsung. Okay, Amal Rashid. Okay, sama. Okay, sama. Okay, cuba check dengan saya. Sama tak awak punya jawapan? Kalau betul, tepuk bahu. Okay. Okay, Rashid dan isterinya menaiki pesawat Boeing 443 yang terbesar di dunia. Betul? Sama tak dengan awak? Okay, kalau sama, bagus. Satu saya nak pesan sebab saya ada baca tadi, mungkinlah ini saya maafkan disebabkan awak check. Okay? Kalau tak check, pastikan jangan hilang perkataan. Tadi ada yang hilang yang. Dia tulis je 443 terbesar di dunia. Okay? Jangan tinggalkan perkataan yang diberi. Boleh? Amar, salah. Betul je. Menaiki pesawat Boeing, macam Amar tertinggal Boeing 443. Jangan tinggalkan, kena ada. Okay? Boleh? Jangan tinggalkan perkataan ya. Okay? Baik, kita pergi yang seterusnya. Kenapa Amir? Ya Amir? Wah, kembali dah Amir. Tadi Amir hilang. Amir, kenapa Amir? Nak tanya apa Amir? Okay, baru betul Amar. Jangan tinggalkan perkataan. Amir? Kenapa? Hilang pula dah. Tak ada apa. Okey. Nombor 6. Perjalanan dari Jerman ke Kuala Lumpur mengambil masa selama 12 jam. Sekarang saya nak awak jawab terus. Siapa nak cuba? Kita dengar terus jawapan. Nak. Siapa tu? Irham. Sebutlah. Irham. Okey. Irham. Dari Jerman ke Kuala Lumpur mengambil masa selama 12 jam perjalanan. Perjalanan. Okey. Ada yang nak cuba lagi? Yang dia rasa dia berbeza daripada Irham. Okey. Ni songsang ke betul? Ha? Dia songsang ke biasa ni? Songsang. Rasa songsang ke tak? Betul. Ni ayat susunan biasa. Perjalanan dari Jerman. Ni biasa. Je, nak try? Siapa? Nasif. Okey, Nasif cuba. Ke Kuala Lumpur mengambil masa selama 12 jam perjalanan dari Jerman. Okey, itu jawapan Nasif. Ada yang lain daripada tu? Nak cuba? Ada? Saya baca chat daripada Iris. Ke Kuala Lumpur mengambil masa 12 jam perjalanan dari Jerman. Sama dengan Irham lah. Ada lagi? Nak kongsi jawapan? Tak ada dah? Kita tengok dekat sini. Betul ke tak? Mengambil masa 12 jam perjalanan dari Jerman ke Kuala Lumpur. Ada yang betul? Irham betul tak Irham? Ada yang buat ni, mengambil masa 12 jam. Ramai yang ambil daripada perjalanan dari Jerman. Okey, siapa yang ambil satu lagi daripada sini? Perjalanan dari Jerman ke Kuala Lumpur. Oh sorry, bukan. Sebab ayat dia tadi, bukan. Okey. Kalau betul macam ni, betul lah awak. Kalau tak, terbaliklah ayat awak tu. Itu bukan songsang dah, jadi tak betul ayat awak. Okey, seterusnya disambut oleh dua orang adik Rashid yang bernama Saleha dan Jaafar di lapangan terbang mereka. Ini ayat susunan songsang. Tolong betulkan. Iya, ayat susunan biasa. Jadikan dia ayat susunan biasa. Siapa nak cuba untuk bagi ayat susunan biasanya? Amir lah. Amir, betul ke ayat ni Amir? Saya nak. Bagi Amir dulu sabar-sabar. Amir ni rare tau. Masuk kelas saya ni. Jawab. Dia rare cakap. Dia cakap dengan cikgu-cikgu dia. Biasa. Amir. Nak dengar suara Amir. Lama tak dengar suara Amir. Amir, cuba betulkan ayat ni. Buat dia susunan. Yang nombor? Nombor 7. 7. Jadikan dia ayat susunan biasa. Je, nak try. Amir, cepat bagilah Amir dulu kejap. Kejap. Oh, Amir nak fikir. Okey, awak jadi orang kedua kejap Okey, saya bagi orang yang nak cuba tu dulu. Saya. Okey, siapa tu saya? Nasif. Okey, Nasif. Mereka disambut oleh dua orang adik Rashid yang Sabar bernama... macam kereta api lah Amir. Amir. Nasif.
Slow. Mereka disambut oleh dua orang adik Rashid yang bernama Saliha dan Jaafar di lapangan terbang. Oh, okey. Itu jawapan Nasir. Amir. Sekejap. Mereka disambut oleh dua orang adik Tiru. bernama mereka disambut Rashid disambut Apa? oleh Okey, disambut oleh Sekejap. pula. Oleh apa? Mereka disambut Aduh Amir ni. oleh Mereka disambut oleh dua orang adik yang bernama Salih dan Jaafar di lapangan terbang. okey, baik. Tengah antara Amir dengan tu, betul ke tak? Okey, betul. Mereka disambut oleh dua orang. Ada dua pula Ji. Satu je Adik Rashid yang bernama Salihan dan Jaafar di lapangan terbang. Siapa betul? Acik, Amir tak cakap Rashid. Dia kata adik je. Saya dengar tadi. Dia tinggal Rashid. Okay. Saya sebenarnya dah tengok dah tadi jawapan ni. Ya, okey. Okey, last kali cepat. Rashid yang rindu akan kampung halaman berasa gembira kerana dapat beraya bersama-sama keluarganya. Siapa nak cuba? Kampung halaman berasa gembira kerana dapat Kampung beraya halaman bersama. yang rasa gembira. Wow. Tak. Hebat betul kampung halaman tu ada perasaan. Macam mana ni Nasir ikut ya pun. Tengoklah betul-betul. Takkanlah kampung halaman rasa gembira. Cuba lagi. Siapa nak cuba? Teacher. Okey, nak cuba lagi. Saya buka jawapan nombor 4 je boleh? 4. Okey. Dah. Okey dah. Nak nombor 8. Okey. Amir hilang ke mana? Batrisha lah cuba. Batrisha. Nombor 8. Tak dengar suara Batrisha. Ya. Batrisha, cuba nombor 8. Teacher boleh saya try? Ya, kejap lagi awak cuba. Saya bagi Batrisha dulu kejap Sabar Batrisha dulu ya. Siapa tadi? Akram Ya. Okey. Batrisha dulu cepat Batrisha. Orang masih menanti. Batrisha. Ya. Saya tak tahu. Tak tahu. Okeylah. Akram, cepat. Orang tak akhir. Rashid yang rindu akan kampung halaman. Salah. Tu balik. Lupa. Berasa gembira kerana dapat beraya bersama-sama keluarganya. Rashid yang rindu akan kampung halaman. Okey, begitu. Ada yang nak bagi jawapan lain ke? Saya tengok chat kejap. Ada? Saya tak tahu. Okey. Kita tengok dekat sini. Berasa gembira kerana dapat beraya bersama-sama keluarganya. Rashid yang rindu akan kampung halaman. Ada yang betul? Akram betul tak Akram? Tak ada. Salah sikit je. Okey, yang ni susah sikit lah. Kalau awak ambil daripada sini pun betul. Kerana dapat beraya bersama keluarganya, Rashid yang rindu kampung halaman. Saya terima. Berasa gembira kerana dapat beraya. Umi nak ambil kelas juga. Akram tadi. Ngantuk tu. Awak start pada ni tadi kan? Berasa gembira kan? Betul lah. Okey? Baik, okey. Saya rasa itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Tolong ingat ayat songsang dan juga ayat susunan biasa sebab soalan ni pun sangat-sangatlah famous. Okey, balik nanti saya nak kena ada nota tu lah, 3+1 whatever tu. Boleh? Nanti tengok dalam VM Okey. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Hajj. Okey, bye. Sama-sama.